Tadi kita dapat mendengar rakaman bacaan bahagian awal risalah untuk kaum muslimin oleh penulisnya sendiri, Tan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Mudah-mudahan kita terima manfaat besar daripadanya dan dapat menghidupkan hati kita untuk terus membaca dan mempelajari risalah ini, insya-Allah. Hadirin dan hadirat sekalian, seterusnya kita akan menyaksikan penyampaian daripada pembicara kedua kita pada hari ini, Dr. Khalif Muammar. Dr. Khalif merupakan pensyarah kanan dan mantan pengarah RZS Cassis. Beliau mempunyai ijazah sarjana muda dalam syariah dan pengajian Islam dari Universiti Mu'tah, Jordan, dan ijazah sarjana dan doktor falsafah dari Istag. Sebelum pelantikan beliau sebagai pensyarah di Cassis, Dr. Khalif pernah berkhidmat sebagai fellow penyelidik di Institut Alam dan Tamadun Melayu, ATMA, di UKM. Antara karya beliau adalah Atas Nama Kebenaran, tanggapan kritis terhadap wacana Islam liberal, Islam dan pluralisme agama, Ilmu Ketatanegaraan Melayu abad ke-19, kajian terhadap karya Raja Ali Haji, dan juga terjemahan Melayu karya Islam and Secularism oleh Profesor Al-Attas. Dr. Khalif akan mensyarahkan berkenaan tema-tema penting dalam risalah untuk kaum muslimin, khususnya dari sudut faham keadilan, kebudayaan dan cabaran sekularisme. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Khalif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara Idris, Syed Idris yang saya hormati Bahagia Profesor Dr. Wan Muhammad Nuwan Daud, Dr. Roslan, Dr. Helmi dan sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada hari ini. Dan saya sebenarnya hanya menggantikan Datuk Dr. Syed Ali untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh beliau kerana tidak dapat hadir bersama kita pada pagi ini. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, pada tahun 1930, yakni setelah 6 tahun penghapusan Khilafah Utsmaniyah, kini 100 tahun, Mac tahun 2024, genap 100 tahun kejatuhan Khilafah Utsmaniyah atau penghapusan Khilafah Utsmaniyah. Seorang penulis Arab dari Lubnan bernama Shakib Arsalan telah menulis sebuah buku yang cukup terkenal bertajuk Limadha ta'akhkharul muslimun wa limadha taqaddama ghairuhum. Mengapa umat Islam mundur dan mengapa bangsa lain maju? Buku ini ditulis bagi mengenal pasti sebab musabab kemunduran umat Islam. Suatu persoalan yang telah menggusarkan umat Islam di seluruh dunia selama berpuluh tahun. Merujuk kepada zaman di mana Prof. Al-Attas menulis buku Risalah untuk kaum muslimin. Dan menuntut jawapan yang mendalam dan tuntas daripada para ilmuwan muslim. Kita bayangkan Khilafah Utsmaniyah jatuh, umat Islam masih dalam keadaan penjajahan. Umat Islam bingung, gusar, mencari jawapan. Mengapa hal ini berlaku dan siapa yang bertanggungjawab menjawab persoalan-persoalan ini? Ulama-ulama Islam. Dan itu telah pun cuba dilakukan oleh Shakib Arsalan, Syekh Ahmad Rashid Ridha, Muhammad Rashid Ridha, Muhammad Abduh dan sebagainya. Ini konteks di mana Prof. Al-Attas menulis buku Risalah untuk kaum muslimin. Namun begitu, jawapan yang diberikan oleh Shakib Arsalan cukup ringkas dan mudah. Ia berkisar tentang lemahnya iman kaum muslimin, kurangnya pengorbanan dan daya juang mereka untuk melawan penjajah, kerosakan akhlak para pemimpin. Sesuatu yang biasa didengar pada ceramah-ceramah agama. Tanpa menafikan kepentingan apa yang disebutkan itu, umat Islam memerlukan penjelasan yang lebih ilmiah, lebih mendalam. Menyedari
pentingnya hal ini, jawapan yang memuaskan bagi saya hanya dihasilkan lebih 40 tahun kemudiannya, yaitu oleh Syed Muhammad Naqib Alatas, Profesor Syed Muhammad Naqib Alatas, di Alam Melayu melalui karya tulisnya Risalah untuk Kaum Muslimin pada tahun 1973 dan seterusnya Islam and Secularism pada tahun 1978. Tidak seperti penulis-penulis yang lain, Syed Muhammad Naqib Alatas menyentuh persoalan asasi berkaitan kekeliruan pemikiran, kecelaruan pandangan alam serta keruntuhan akhlak yang telah melanda umat Islam lama sebelum kejatuhan Khilafah Utsmaniyah dan semakin membarah pada abad ke-19 dan ke-20. Secara khusus, beliau menyanggah pemikiran golongan modernis yang menyuarakan agenda pembaharuan agama dengan memperkenalkan idea-idea barat. Di India telah muncul Syed Ahmad Khan. Yang saya sebutkan ini nama-nama besar yang mempengaruhi dunia Islam. India, Turki, Mesir. Syed Ahmad Khan hidup 1817, meninggal 1898. Yang mempromosikan pendidikan barat dan mentafsirkan Al-Quran yang bersesuaian dengan sains, dengan menolak kewujudan mukjizat, malaikat, dan merendahkan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Di Turki telah muncul Namik Kemal 1840-1888 dan Zia Gökalp 1876-1924 yang membawa agenda sekularisasi dan memperkenalkan ide-ide barat dalam ilmu sosiologi dan politik. Di Mesir telah muncul Muhammad Abduh 1849-1905 yang antara lain menekankan agenda reformasi pendidikan Al-Azhar kerana dianggap telah ketinggalan zaman, mendukung faham rasionalisme dan menganjurkan pentafsiran baru terhadap Al-Quran yang bersesuaian dengan sains moden. Saya sebutkan nama-nama besar ini yang sebenarnya bukan besar pada zaman mereka hidup, tapi pengaruhnya sampailah ke dunia Islam pada umumnya dan di alam Melayu ini juga. Tokoh-tokoh di Indonesia seperti Harun Nasution, Nurkhalis Majid adalah membawa idea-idea Muhammad Abduh. Al-Atas menegaskan bahawa masalah umat Islam adalah kekeliruan dan kesilapan mengenai faham ilmu, keruntuhan adab dan kemunculan pemimpin-pemimpin palsu, keruntuhan dan kesilapan mengenai faham ilmu, berkait rapat dengan kajian dan penulisan ramai orientalis yang memberi gambaran yang keliru dan salah tentang Islam, syariah, tradisi, sumbangan para ulama dan sistem pemerintahan Islam. Kajian dan penulisan orientalis yang memburuk-burukkan Islam dan peradaban Islam telah diangkat sebagai rujukan dan otoriti dalam memahami agama Islam. Golongan modernis dan liberal pada hari ini, untuk makluman, golongan ataupun gerakan liberalisasi agama yang ada pada hari ini, dia tidak muncul dalam vacuum, dalam kekosongan. Dia adalah kelanjutan daripada gerakan modernisme Islam atau Muslim modernis yang telah wujud pada 100 tahun yang lalu. Ya. Jadi walaupun berbeza dari segi nama, tapi perbezaan itu hanyalah perbezaan yang ranting, mereka sama dari segi akar tunjangnya. Golongan modernis dan liberal pada hari ini mengutarakan banyak idea-idea baharu yang asal-usulnya dapat dikesan dalam penulisan orientalis. Idea bahawa Al-Quran itu perlu ditafsirkan semula berdasarkan akal dan perkembangan sains tanpa perlu merujuk kepada sunnah, athar, ijma' dan pandangan ulama
terdahulu. Sebaliknya, semua orang berhak mentafsirkan Al-Quran mengikut kefahaman masing-masing. Tasawuf difahami sebagai ajaran yang menolak dunia, menerima faham pluralisme agama, dan mengajarkan panteisme. Panteisme faham mengatakan bahawa Tuhan menjelma dalam alam. Ahlussunnah wal Jamaah khususnya Asy'ariyah dianggap sebagai golongan anti akal. Menganjurkan pemerintahan kuku besi, otoritarisme, dan oleh yang demikian menjadi penyebab kepada kemunduran umat Islam. Para ulama Islam digambarkan sebagai kelompok konservatif, kolot dan jumud, seperti golongan agama, clergy di Eropah yang berjuang untuk kepentingan kekuasaan dengan mempergunakan agama. Mereka anggap ulama ni sama dengan clergy di Eropah pada abad zaman pertengahan. Sebaliknya Islam yang mereka mahukan adalah Islam rasional. Islam yang sekular, humanis dan liberal, meletakkan kebebasan sebagai prinsip tertinggi dalam kehidupan manusia. Pendek kata, mereka mahukan Islam barat, westernized Islam. Dengan demikian, mereka secara tidak langsung beranggapan bahawa Islam perlu mengikut kebudayaan manusia, bahawa Islam sama dengan agama yang lain adalah agama budaya. Syed Muhammad Naqib Al-Atas sebaliknya menegaskan bahawa Islamlah yang membentuk kebudayaan manusia, menjadi kebudayaan Islam, dan Islam itu bukan produk budaya. Beliau berkata dipandang sebagai suatu peristiwa sejarah pun, maka Islam itulah yang mengakibatkan timbulnya kebudayaan Islam. Dan bukan sebaliknya. Bukanlah sesuatu kebudayaan itu yang mengakibatkan timbulnya agama Islam. Orang dan masyarakat Islam itu adalah orang dan masyarakat yang mengenakan pengaruh keislaman ke atas segala bidang kehidupannya. Dan hasil pengaruh serta daya cipta keislaman inilah yang difahamkan sebagai kebudayaan Islam. Untuk memberi kefahaman yang lebih mendalam tentang kecenderungan sebahagian orang Islam yang telah semakin pudar rasa cinta kepada agamanya, Profesor Al-Atas mengkisahkan sebuah anekdot sebagai tamsilan dan bahan renungan. Sama yang dalam rakaman tadi. Mungkin elok diulang dan kita renungkan bersama. Kepada pendengaranku telah sampai suatu cerita yang biasanya diedarkan di kalangan para ahli tasawuf. Peri seorang gadis rupawan, perawan yang indah rupawan, yang seringkali menunjukkan paras rupanya di jendela tempat kediamannya. Terlalu amat masyhur kecantikannya itu, sehingga ramai orang dari merata negeri datang berduyun menziarahinya dan jatuh cinta kepadanya. Tercengang berzikir merenungkan wajahnya jelita serta takjub terpesona olehnya. Kawasan tempat kediaman gadis itu seumpama pasar, riuh redam dengan manusia yang hanya senyap apabila gadis itu keluar menunjukkan dirinya yang suci murni itu di jendela. Lama kelamaan maka orang-orang itu pun sedikit demi sedikit menyingkir pulang, meninggalkan tempat itu, hingga tinggal lagi seorang dua sahaja di situ. Dan pasar yang ria ramai itu kini telah menjadi sunyi senyap, seumpama tempat perkuburan. Mengapa? Tanya seorang karib yang menanya. Kau tinggalkan tempat ini sedangkan dahulu kau asyik berduyun memuja di sini. Maka sahut yang menjawab, gadis rupawan yang dahulu bersemayam, berdaulat di singgasana kalbu kini telah hilang kecantikannya. Wajah laksana bulan purnama telah kini susut. Jelingan mata jelita laksana panah menikam hati sanubari kini telah lenyap sinarannya. Dan rupa yang indah, permai, bidadari itu yang menggentarkan tulang sendi dan menatapnya, yang menatapnya telah kini kecut layu laksana mawar mengecup debu. Lantas seraya berkata demikian, maka yang menjawab itu pun berangkatlah pulang.
Secara ringkasnya, Al-Attas menggesa agar umat Islam mengenali hakikat batin agama Islam dan bukan hanya terpesona dengan rupa zahir agama itu. Kerana orang yang hanya terpesona dengan rupa zahir akan meninggalkan agama itu ketika agama itu terlihat lemah, longlai di matanya. Ada ketikanya peradaban Islam itu gagah perkasa. Ketika itu ramailah pemujanya. Akan tetapi ujian sebenar cinta sejati adalah pada ketika mana peradaban Islam itu mengalami kejatuhan. Pada ketika itu hanya yang benar-benar mengenali agama Islam dan mencintainya yang akan kekal bersamanya. Tetap meyakini keunggulannya. Maka seyogianya kita sedar bahawa keindahan Islam itu bukan terletak pada rupa zahirnya tetapi pada hakikat batinnya. Ungkapan masyhur yang dinisbahkan kepada Muhammad Abduh. Saya harap dapat bezakan yang Prof. Al-Attas dah selesai tadi di tentang gadis rupawan itu ya. Yang ini kata-kata saya sendiri. Ungkapan masyhur yang dinisbahkan kepada Muhammad Abduh. Aku pergi ke barat, aku melihat Islam, tetapi tiada orang Islam. Aku pergi ke timur, aku melihat orang Islam, tetapi tiada Islam. Justru menunjukkan kekaguman yang keterlaluan seorang modernis terhadap pencapaian peradaban barat. Kajian beliau terhadap pemikiran modernis Muslim, Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Attas, membawa kepada idea-idea baru yang dibawa oleh kaum modernis yang berasal daripada barat, iaitu pertama, ini dalam karya Risalah untuk kaum muslimin, faham keutamaan akal rasional, rasionalisme, faham kebebasan diri perseorangan, individualisme, hak-hak asasi manusia, kesamaan taraf manusia, equality dan egalitarianisme, evolusi manusia dan sejarahnya, sosialisme dan demokrasi barat. Kekeliruan dan kejahilan mereka tentang agama Islam telah menyebabkan mereka tidak menyedari wujudnya pertembungan pandangan alam antara Islam dan Barat. Al-Attas memperingatkan, kaum muslimin harus insaf bahawa Islam itu senantiasa dalam keadaan berkonfrontasi atau bertentangan muka dengan kebudayaan Barat. Bahkan mereka melihat bahawa golongan modernis melihat bahawa idea-idea Barat itu semuanya bersesuaian dengan agama Islam. Justru ketika mana Islam dilihat telah gagal mengemukakan idea baru yang sesuai dengan semangat zaman, maka idea-idea Barat itu perlu digenggam erat. Kegagalan umat Islam untuk menerima idea-idea baru dari Barat ini telah mengakibatkan Islam mengalami kejatuhan. Untuk menjawab kekeliruan ini, Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Attas menjelaskan bahawa kesalahan bukan terletak pada agama Islam, sehingga perlu dirombak dan diperbaiki. Yang mengalami kejatuhan itu bukanlah Islam, tetapi orang Islam. Islam sebagai agama tetap unggul dan agung, tidak pernah jatuh dan tersungkur. Tetapi kaum musliminlah yang mengalami kekaburan dan perubahan, sehingga gagal membayangkan hakikat batin keindahan agama Islam. Jelas beliau, kita ini umpama cermin bidal tamsil yang menangkap sinaran mentari Islam yang terang benderang itu. Akan tetapi andai kata cermin ini kelam dikabuti debu atau kacanya tiada diasah halus, jernih, maka sesungguhnya lah sia-sia cermin berdaya membayangkan mentari itu. Dan hanyalah yang dibayangkannya itu yang kelam dan samar-samar jua. Semangat dan kecenderungan para sufi, ulama-ulama dahulu dan diwarisi oleh Profesor Syed Nakib Al-Attas untuk mengungkapkan tamsilan seperti ini, cermin bidal tamsir yang tadi gadis rupawan, ini diambil daripada Al-Quran Al-Karim. Dalam Al-Quran disebutkan, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Dalam Al-Quran banyak tamsilan, cerita-cerita dan
bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahkan Allah tidak malu untuk memberi tamsilan seekor lalat. Ba'udatan fama fauqaha. Jadi dan kita dapat melihat tamsilan dan cerita-cerita seperti itu mempunyai makna yang mendalam, dan itulah karya sastra dalam bentuk yang manusia lakukan, dalam bentuk yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan, yang mempunyai nilai yang tinggi sebab dia menggambarkan makna yang luhur. Telah sekian lama kita melihat ramai di kalangan kaum muslimin yang gagal memancarkan keindahan Islam, baik di kalangan para pemimpin, para cerdik pandai maupun masyarakat awam. Nilai-nilai utama agama seperti keadilan, budaya ilmu dan ketinggian budi pekerti semakin jarang dihayati, sedangkan ia adalah ajaran Islam yang sangat ditekankan. Kerana itu, menurut Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Atas, perkara inilah yang perlu menjadi perhatian utama umat Islam, khususnya dalam bidang pendidikan. Dan KSIS adalah institusi pendidikan. Cabaran umat Islam menurut Profesor Al-Atas terbahagi kepada dua, luaran dan dalaman. Cabaran luaran yang datang daripada kebudayaan barat dalam bentuk pandangan alam sekular telah meresap masuk dalam segala aspek kehidupan masyarakat Islam, khususnya sejak zaman penjajahan. Cabaran luaran ini berbahaya kerana ianya dapat mengelirukan umat Islam. Apabila segala sesuatu dilihat dengan kacamata sekular, maka seseorang itu boleh hilang keyakinan kepada agamanya sedikit demi sedikit. Ada yang berkata, saya tak berpindah agama, saya tak murtad. Saya tetap menunaikan solat 5 waktu. Jadi pandangan alam sekular tidak merubah keyakinan saya. Nah, itu kadang-kadang adalah satu kekeliruan dan menunjukkan dia tidak sedar apa yang sedang berlaku dalam dirinya. Adapun cabaran dalaman adalah dalam bentuk keruntuhan adab yang mengakibatkan kehilangan keadilan dan memperparah lagi kekeliruan dan kecelaruan pemikiran. Untuk menangani cabaran luaran dalam bentuk sekularisme dan pandangan alam sekular, umat Islam digesa memahami dengan teliti hakikat kebudayaan barat terlebih dahulu. Beliau, Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Atas, menjelaskan beberapa unsur-unsur asasi dalam kebudayaan barat yang perlu diwaspadai. Pertama, ini dalam buku Risalah untuk kaum muslimin saya rumuskan, ya, adalah dasar kebudayaan barat itu adalah falsafah dan bukannya agama. Bahawa para pemikir barat telah mempergunakan hujah-hujah ilmu pengetahuan untuk menolak kebenaran agama dan menceraikan agama daripada kehidupan manusia. Falsafah yang berkembang sejak zaman moden, Descartes, Immanuel Kant, Hobbes, David Hume, John Locke, Voltaire. Ini tokoh-tokoh besar dalam pemikiran barat, kebudayaan barat, yang kemudian falsafah mereka itu berupaya untuk menggantikan, menggeser peranan agama dalam kehidupan masyarakat. Kedua adalah faham humanisme yang mementingkan hanya dasar keistimewaan manusia dan keduniaan serta kebendaan, dan tiada meletakkan agama dan ajaran-ajaran serta kepercayaan ketuhanan sebagai yang utama dan penting, selain daripada menjadi alat bagi kesejahteraan manusia dan ketenteraman masyarakat demi mencapai maslahat negara. Jadi yang penting adalah negara, bukannya manusia. Berkait rapat dengan faham humanisme ini adalah faham dualisme, yakni pemisahan dan pertentangan antara Tuhan dengan insan, rohani dengan jasmani, wahyu dengan sains, agama dengan negara, sebagai dua jenis perkara yang tidak dapat diharmonikan. Mereka selalu melihat
Tuhan dan manusia secara bertentangan, agama dengan sains, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah faham tragedi, bahwa manusia itu adalah pelakon dalam drama kehidupan dan pahlawan-pahlawannya membayangkan watak yang tragik. Dalam karya Shakespeare, bahkan zaman Aristotle lagi, sudah ada karya-karya yang mengagungkan pahlawan-pahlawan yang mengalami nasib yang tragik. Ilmu pengetahuan menjadi medan pencarian yang tiada akhir. Bagaimana tragedi ini dijelmakan dalam karya sastra dan juga dalam ilmu pengetahuan. Pencarian yang tiada akhir bagi menjawab persoalan tentang asal-usul alam dan manusia, makna dan tujuan hidupnya. Ilmu pengetahuan adalah pengembaraan bagi meringankan beban kekosongan dan kesunyian kalbu. Maka semangat kebudayaan Barat menayangkan sesuatu yang sentiasa menjadi dan tidak pernah jadi. Jadi mereka sangat anti dengan sesuatu yang bersifat mutlak, absolut. Segalanya adalah relatif, nisbi. Jadi apapun ulama Al-Quran, agama, semuanya bersifat nisbi. Jadi manusia sentiasa mencari suatu yang sebab itu pembangunan, kemajuan, pendidikan, semuanya bersifat sementara. Tidak boleh ada sesuatu yang kekal. Termasuk tujuan pendidikan, termasuk hasrat dan maksud pendidikan. Maka penting untuk difahami bahawa kebudayaan Islam itu jauh berbeza daripada kebudayaan Barat dari segi jauharnya, melihat kepada maksud, hakikat dan peranannya. Bahawa kebudayaan Barat dengan pencapaian yang hebat dalam bidang sains dan teknologinya itu tiada dapat menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Ini hakikat yang perlu disedari oleh umat Islam pada zaman sekarang. Dan Prof. Al-Atta sudah menulis 40-50 tahun yang lalu bahawa sains dan teknologi itu mungkin hebat, tetapi dia tidak menjamin kesejahteraan manusia. Sekarang ni semakin kita nampak manusia semakin hilang jati diri dan kebahagiaan dan ketenteramannya. Alam juga semakin rosak akibat daripada kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Jadi apa yang menjamin kesejahteraan manusia? Itu perlu difahami. Dengan bersandarkan kepada pandangan alam Islam yang disarikan daripada Al-Quran dan As-Sunnah, kaum muslimin akan melihat segala sesuatunya dengan pandangan yang berbeza dalam memahami peristilahan-peristilahan dasar seperti kebudayaan, kesusastraan, kemajuan, pembangunan, keadilan, pendidikan, kebahagiaan, hakikat insan, alam, dan lain-lain lagi. Namun begitu, akibat daripada pengaruh sekularisasi, ramai orang Islam telah keliru dan tidak lagi memahaminya mengikut pandangan alam Islam, tapi justru secara sedar maupun tidak sedar telah menggunakan pandangan alam Barat dalam memahami konsep-konsep asasi tersebut. Menyentuh mengenai perbezaan faham kebudayaan dan pentingnya kaum muslimin memahaminya dengan bersandarkan pandangan alam Islam. Al-Atas mentakrifkan kesusastraan sebagai cita-cita mulia yang bermaksud untuk memupuk ketertiban budi. Dia juga merupakan nilai abadi, sebahagian penting kebudayaan sesuatu bangsa, ukuran benar bagi menilai cita rasa, budi dan daya bangsa. Dia merupakan falsafah orang awam. Kalau kita perhatikan syair, puisi yang ditulis oleh ulama-ulama seperti Raja Ali Haji, dia mengandungi falsafah, dalam tanda petik falsafah bagi orang awam, maknanya perkara yang boleh difahami, idea-idea besar yang dibungkus, yang dizahirkan dalam bentuk yang mudah untuk difahami oleh orang awam.
Dan begitu juga kalau kita lihat puisi-puisi Profesor Wan Muhammad Wan Daud yang boleh, walaupun dia sebenarnya idea-idea besar, tapi mudah dan senang untuk difahami oleh masyarakat awam. Dan semuanya mengandungi nilai-nilai yang luhur itu tadi, makna yang tinggi, budi pekerti yang tinggi. Kerana itu penting untuk umat Islam memelihara identiti kesusastraan Islam. Al-Atas menggariskan bahawa nilai-nilai akliyah, makna yang luhur dan ketinggian budi pekerti adalah ciri-ciri yang mesti ada dalam kesusastraan Islam. Beliau malah menegaskan ilmu sastra jikalau hanya bertumpu kepada puisi atau sajak atau novel dan cerita pendek yang tiada mengandungi nilai akhlakiyah serta akliyah, sesungguhnya tiada berguna. Itu yang kita dapati sekarang. Yang penting indah, cantik, tapi tidak kosong dari segi makna, dari segi nilai akhlakiyah dan akliyah. Kesan daripada pengaruh sekularisme juga. Golongan modernis melihat pertentangan di antara moderniti dengan tradisi. Tradisi adalah beban yang perlu ditinggalkan demi mencapai kemajuan. Al-Atas mengecam golongan modernis yang memandang serong terhadap tasawuf dan ulama-ulama sufi. Beliau mengatakan, mereka mengatakan tanpa pengetahuan bahawa tasawuf itu asing pada Islam dan bahawa bagaimana ditiliknya tasawuf itu mengandungi kuman-kuman, kemunduran dan kemerosotan. Mereka buta terhadap hakikat bahawa tasawuf itu suatu bahagian penting Islam yang tiada dapat diasingkan darinya. Bahawa sebagaimana hakikat semesta dan kebenaran itu mempunyai kenyataan zahir batinnya, begitulah tasawuf merupakan luasan kenyataan batin Islam. Selanjutnya beliau memperingatkan gugatan serta kecaman terhadap para pemimpin agung ulama-ulama kita itu kebanyakannya berlandaskan pemencilan, penilikan terhadap kesilapan-kesilapan kecil yang dibesar-besarkan. Justru kerana kekecilan pandangan yang menggugat dan mengecam, yang melihat yang kecil itu besar dan yang besar itu tiada terlihat langsung olehnya, maka samalah ibaratnya dengan kisah seorang murid yang bertanyakan syekhnya, mengapa tiada dia dinaikkan tarafnya ke darjat yang lebih tinggi, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun berguru dengannya. Syekh menjawab sambil bangun mencoretkan beberapa titik di tembok di belakangnya. Wahai anakku, coba beritahu apa yang kau lihat di sini. Katanya sambil menunjuk kepada tembok, hamba melihat beberapa coretan di titik di situ. Jawab si murid. Lantas Syekh berkata, kau hanya melihat titik tanpa melihat bidang luas tembok putih melepak ini. Kau hanya memandang pada noda-noda kecil, tiada pada keputihan yang meliputi pandanganmu. Kau hanya asyik pada memencilkan yang batil tanpa mengikrarkan yang nyata terbentang di hadapanmu. Maka dari itu, bahtera pelayaranmu di lautan rohani akan sentiasa tergendala, tersauh cetek pada pantai permulaan. Jadi, golongan yang berani mengkritik ulama-ulama besar. Kebanyakan masalahnya bukan pada ulama besar, tapi kepada kecetekan pemikiran mereka. Tapi mereka berani, tanpa segan silu, tanpa memahami diri mereka sendiri, siapa mereka, tanpa dapat menghargai kedalaman lautan ilmu para ulama terdahulu. Oleh itu, marilah kita renungi dan manfaatkan nasihat berikut yang menjelaskan perkara penting yang perlu dilakukan oleh umat Islam di zaman ini. Prof. Al-Atas memberikan tanggungjawab umat Islam. Maknanya apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh golongan modernis. Tugas di hadapan adalah bagi kita memilih semula. Sebab dalam pemikiran Islam, dalam tradisi Islam, ulama-ulama besar telah diperkecilkan, ulama-ulama yang kecil telah diperbesarkan. Jadi di sini pentingnya untuk memilih semula
serta memperlihatkan kebenaran pemimpin-pemimpin kita yang benar dengan sorotan cahayanya sendiri supaya tercapai kefahaman yang sempurna mengenainya. Bagi kita mengenakan keadilan dalam menilai keluhuran dan kelebihannya yang daripadanya datuk nenek kita semua telah memperoleh hidayah dan ilmu. Setelah beratus-ratus tahun, beribu tahun, umat Islam mendapat manfaat daripada kebijaksanaan karya-karya mereka. Kita harus belajar dari para agung, bapa-bapa kita pada zaman lampau. Niscaya memperoleh kebahagiaan diri menerusi ilmu dan hikmahnya. Ini tiada bermakna bahawa kita sendiri tiada akan dapat berijtihad, melanjutkan sumbangan baharu ilmu yang dapat disumbangkan. Akan tetapi ini bermakna bahawa kita harus terlebih dahulu mendapatkan tenaga dan ilham dari ilmu dan hikmahnya. Dan kemudian apabila kita mulai dapat memberikan sumbangan, ijtihad kita sendiri, sehingga pula kita mengenali dan mengakuinya sebagai maha guru kita. Dan tiada sekali-kali patut kita tuduh perkecilkan kerana ijtihad boleh dilaksanakan tanpa menggasir, merosak dasar kewibawaan yang sah. Mereka itu semua laksana pelbagai obor dan menerangi, menunjuk jalan yang sangat sukar ditempuh. Apabila ada bagi kita obor-obor seperti itu, guna apa kita memasang kandil? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.